dalam keris yang sebilah terkandung tuah dan maruah. Yang tuahnya selilit kepala, yang maruahnya selilit pinggang. Yang tersembunyi di dalam mata, yang tersimpan dalam pamor. Yang tersorok dalam sepuhan, yang terselindung dalam besi. Yang terpatri dalam baja, yang terpegang dalam hulu, yang terlekat dalam sarung. Asal-usul keris adalah sejenis senjata hitam bermata dua yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia dan melayani pelbagai fungsi budaya di seluruh Nusantara dan Asia Tenggara. Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Selatan Thailand dan Selatan Filipina. Contohnya Mindanao. Keris berasal dari Pulau Jawa, Indonesia dan tersebar di seluruh Nusantara. Gambar keris di Candi Borobudur membuktikan bahawa ia dikenali pada abad ke-9. Senjata ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu mata, kepala dan sarungnya. So, apa lagi nak tanya? Berapa lama Pak Cik cemburi dalam bidang pembuatan keris Dah ni? 35 tahun. Dah 35 tahun dah. Untuk buat keris ni, berapa lama makan masa untuk siapkan satu keris macam ni? Tak itu, dia atas model dia, atas bangunan dia biasanya dari 1 hingga 5 hari. Ada siap komplit daripada bilah ke sarung. Boleh Pak Cik bagi tahu macam apa jenis-jenis keris yang Pak Cik pernah buat? Jenis keris. Jenis keris. Semua keris saja. Semua keris ada. Boleh beritahu apa je? Beko, Pandai Sarah, Melela, Pandai Yahya, Pandai Muhammad, Tok Ju. Semua kira apa cuba tak ingat nak ayat banyak juga ni. Dia kalau dia model dia banyak. Jadi di antara keris-keris tu, yang mana yang paling tinggilah permintaan? Tapi tak Melela. Bila kena Melela. Keris Melayu. Boleh tak Pak Cik terangkan sedikit sebanyak tentang cara pembuatan keris tu? Pada awal. Pada awal kita ketuk dulu. Maknanya daripada proses awal tu Pak Cik tak buat lain. Ketuk dulu. Mana daripada mesin sepatai tu ketuk buat bangun yang asas keris lah. Lepas tu baru Pak Cik sudah lah sebagai finishing tu. So apa alatan yang digunakan? Alat digunakan alat tulis macam kipting, cana, gray, mesin belah kayu. So pada awal permulaan pembuatan keris ni, macam mana Pak Cik? Macam maksudnya Pak Cik dapat belajar dari mana tu? Belajar daripada turunnya lah. Kata bangsa keluarga lah. Daripada tu ayah sebagai dekat ni lah. Lepas tu anak saya. Anak Pak Cik pun ada 3 orang ada wakil tu. Jadi sambung nyambung lah. Sambung menyambung lah kiranya dari turun-temurun lah. Ada baru. Jadi sejak bila Pak Cik berminat untuk dan cemburu dalam bidang pembuatan keris ni? Sejak umur berapa? Sejak orang pandai lah. Sejak umur 16 tahun lagi. So jadi yang terakhir sekali kita nak tanya, apakah harapan Pak Cik untuk mengekalkan keris warisan ni? Maksudnya apa harapan Pak Cik? Harapan juga supaya anak-anak muda ni kita boleh berminatlah ke
seni kering kan. Pasal kita orang Melayu kan. Jadi kena ada lah untuk anaknya minat senjata warisan kita tu. Pasal kering ni senjata warisan Melayu. Seterusnya adalah fungsi keris. Fungsi utama keris adalah sebagai senjata tradisional. Namun, keris kini digunakan secara lebih praktikal sebagai bahan atau peralatan pakaian tradisional Jawa. Keris juga merupakan kraf tangan atau objek seni yang popular di kalangan ramai orang. Keris juga sering dilihat dalam aktiviti manusia seperti demonstrasi filem, persembahan ketoprak, persembahan kebudayaan dan acara. Keris mempunyai fungsi dan peranan yang boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu fungsi pada bentuk fizikal objek keris itu sendiri dan juga penggunaannya. Pada dasarnya, bentuk objek dicipta sebagai tindak balas kepada keperluan penggunaan yang dimasukkan oleh Norizat Selait 1989. Setiap ciptaan mempunyai fungsi, alasan atau kebijaksanaan tertentu. Keris juga dilihat bukan sahaja dari segi pertahanan budaya, tetapi juga dari sudut politik, sosio-budaya dan juga ekonomi. Berapa lama dah Pak Cik buat dalam proses pembuatan keris ni? Dalam pembuatan keris ni Pakcik dalam umur 15 tahun lagi sudah menukai. Ambil masa berapa lama kalau buat dalam satu bahagian keris ni? Buat mata saja lah. Buat mata je. Mata saja. Kalau satu bila tu dalam sehari lah. Tak masuk grinder lagi lah. Sehari? Ya. Tak masuk grinder lah. Jadi kalau dekat sini Pak Cik hanya tertumpu kepada pembuatan besi saja ataupun buat keris juga? Ini semua buat. Semua buat kalau kat sini. Alat senjata semua buat. Alat senjata semua lah kalau kat sini. Ukiran tu Pak Cik buat? Ukiran sarung. Ha, Sarung ni ada budak dah. budak. Memang Pak Cik dari keturunan ke buat keris? Daripada keturunan lagi. Turun-temurun lah. Kira anak-anak Pak Cik pun buat keris? Ada jugalah. Cuma tak ajar sepenuh lagi lah. Sekolah lagi. Kira Pak Cik minat sendiri ke buat keris? Minat. Minat? Ya. Memang minat dari kecil? Memang minat. Lepas tu harapan Pak Cik kalau untuk teruskan keris ni ada dalam warisan kita apa? Harapan macam Harapan juga berpanjangan lah. panjang. Terima kasih Pak Cik. Terima kasih Cik. Di alam Melayu, keris berperanan dalam adat perkahwinan, pertabalan raja atau sultan dan digunakan sebagai senjata mempertahankan diri dalam kehidupan seharian. Walau bagaimanapun, peranannya berkembang dan mempelbagaikan hari ini. Peminat keris hari ini menggunakan keris sebagai bahan pameran dan tatapan. Keris juga telah menjadi barangan komersial kerana permintaan yang tinggi daripada pengumpul keris. Mengikut sejarah, majoriti lelaki Melayu mahir dalam seni membuat keris kerana hampir semua orang membuat keris untuk keperluan mereka sendiri. Peranan keris sebagai barang komersial semakin berkurang. Keris dianggap sebagai pertemuan besi dan meteorit dan gabungan ini dianggap sebagai asas kesatuan hamba dan Tuhannya yang masih dapat dilihat dalam upacara keagamaan di Jawa dan Bali hingga kini. Dari segi psikologi, keris dianggap mempunyai daya motivasi yang mempengaruhi tingkah laku. Kerana keris adalah peraturan yang boleh dilihat, ia boleh mempengaruhi tingkah laku pemiliknya. Apabila anda mempunyai keris, anda menjadi berani. Tambahan pula, dari segi politik, keris berperanan dalam permainan politik kerajaan-kerajaan Nusantara. Terima kasih
Ianya dapat dilihat apabila seseorang itu memakai keris dalam gaya tertentu. Dalam segi sihir pula, sebilangan orang masih mempercayai terhadap kuasa sakti yang terdapat dalam keris tersebut. Keris ini dianggap mempunyai kuasa magik di seluruh Nusantara, khususnya di kawasan Jawa. Tambahan pula, keris ini adalah berukuran estetik dan artistik kerana keris ini berfungsi sebagai medium ekspresi seni. Metodologi yang indah juga turut digunakan untuk mencipta keris. Bagi sesetengah masyarakat pula, keris ini dianggap pusaka yang mampu menyembuhkan penyakit, mengusir syaitan dan menurunkan hujan. Menurut jurnal Ahmad Arif Musadat, makna keris dan pengaruhnya terhadap masyarakat di Surakarta pada tahun 2008, keris ini dianggap sebagai pusaka kerana dipercayai menyimpan kuasa gaib. Oleh itu, keris ini amat dikagumi, dihormati dan dijaga dengan baik oleh sebilangan besar orang. Antara bahan dan alat yang digunakan untuk membuat keris ini adalah mosan, andal, lepah, tukul puting, kikir, penyepit, penyepuh, ragam besar, jarah sila, teming, aran dan pahat. Sebagai kesimpulan, bagi setiap penulisan artikel sebagai masyarakat Melayu yang membilang kaum dah sentiasa mengeratkan kesatuan sesama sendiri, wajarlah kita mengenal seni keris tradisional agar tidak hilang ditelan oleh peredaran zaman. Malah ilmu ini juga dapat dikongsi bersama-sama anak muda zaman sekarang. Oleh hal yang demikian, dengan adanya reka bentuk pembuatan keris dan cara penggunaannya serta fungsi yang pelbagai, maka anak muda dapat menyambung bagi melestarikan warisan kebudayaan bangsa hingga mampu dikenali oleh pelbagai negara. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.